Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan selamat berpuasa pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam siri marketing bulan Ramadan, anjuran ABS Digital. Dalam siri kedua kali ini, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan mengenai kesilapan. 3 kesilapan yang dilakukan oleh usahawan dalam menulis copywriting. Perkara ini adalah biasa kerana mereka tidak sedar bahawa ini adalah kesilapan. Kerana sudah menjadi normalisasi dalam kalangan usahawan-usahawan kita, perkara ini jugalah yang telah dibuat. Jadi dalam video ini, saya akan kongsikan secara terus 3 tips ataupun 3 kesilapan yang ramai usahawan buat dan bagaimana tuan-tuan boleh cegah. Yang pertama adalah copywriting banyak cacar merbah. Maksud cacar merbah ini adalah semua hendak dimasukkan. Sebagai contoh, nak dimasukkan semua jenis kelebihan, nak dimasukkan semua jenis masalah, nak dimasukkan semua golongan target market. Jadi, apabila pelanggan-pelanggan kita baca, mereka tidak tahu apa kepakaran kita, apa specialization kita. Saya biasa beri contoh, kalau tuan-tuan ada sakit kulit, tuan-tuan pergi klinik satu Malaysia ataupun pergi pakar kulit terus. Daripada situ, kebanyakannya baru dapat idea. Sebab saya sentiasa ulang, dalam copywriting ini perlu ada pemfokusan. Satu copywriting, satu masalah. Satu copywriting, satu kelebihan. Satu copywriting, satu jenis mesej utama apa yang kita nak sampaikan. Kalau kita nak bercerita tentang masalah gaut sahaja daripada awal sampai habis. Tak perlu nak selit tentang apa orang panggil darah tinggi, sakit jantung, kencing manis. Tak ada berkaitan langsung. Dan saya juga sentiasa ulang, copywriting ini ibarat kita nak memanah. Satu anak panah memang takkan kena sampai 10 sasaran. Mesti kena ada fokus. Mesti nak kena ada kepakaran ataupun specialization. Orang nak kena tahu dalam copywriting ini sebenarnya nak menyelesaikan masalah apa. Daripada situ barulah mereka nak baca daripada awal sampai habis. Itu adalah kesilapan yang pertama, cacar merebah, semua nak letak. Yang kedua adalah tuan-tuan, kekemasan ayat. Apa yang saya maksudkan dengan kekemasan ayat ini bermula daripada penggunaan bahasa Melayu tinggi. Sekurang-kurangnya ejaan mesti tepat. Sekurang-kurangnya susunan ayat tu mesti betul. Tak perlu nak pusing-pusing sampai susah orang nak faham. Kurangkan campuran antara English dan juga Melayu. Dan juga seterusnya adalah pemerangganan. Kalau boleh, pemerangganan ini adalah sebaik-baiknya satu perenggan 3 ke 5 baris sahaja. Tidak perlu sampai 10 ke 12. Kita bukan nak buat novel. Kita nak tulis copywriting. Sebab dalam copywriting yang penting adalah keboleh bacaan. Ataupun orang putih sebutnya adalah readable. Ada sesetengah pelanggan, kalau nampak banyak sangat tulis, dia akan turn off. Sebab matanya letih. Matanya susah nak hadam. Apa baris-baris ni? Kalau kita kurangkan satu perenggan 3 ke 5 baris, kemudian ada jarak antara perenggan itu diluaskan sedikit, mudah untuk mereka baca, mudah untuk mereka hadam. Kekemasan ayat juga bermaksud penulisan setiap baris itu tidak terlampau panjang. Bak kata orang putih, less always more. Kita tulis lagi pendek, lagi padat, lagi mudah untuk orang faham. Tak perlu nak berbasa-basi. Itu adalah kesilapan yang kedua. Kebanyakannya terlampau nak menggunakan bahasa kekampungan. Sedangkan dengan menggunakan bahasa yang betul, semua jenis golongan pelanggan akan dapat faham. Kenapa ada setengah kalau golongan-golongan yang berusia ini susah nak membeli kerana mereka tak faham bahasa-bahasa trend. Dan ini membuatkan kempen iklan kita itu outdated. Yang ketiga adalah hype. Kebanyakan mereka melakukan hype seperti contoh, mereka tahu stok mereka banyak tapi mereka cakap stok tinggal lagi 10. Itu contoh dari segi memanipulasi, menipu pelanggan. Yang kedua adalah melampau-lampau dalam menakutkan. Kurus, kalau gemuk laki lari. Itu jangan dibuat-buat tuan-tuan. Yang kedua adalah memberikan harapan. Mereka memberi janji, pakai ini nampak lebih cantik, pakai ini boleh kurus, pakai ini spare tayar hilang, macam-macam lah ayatnya. Sedangkan dalam penulisan ini kita perlu berpada-pada.
Jadi saya harap tips ini dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan. Selamat berbuka. Assalamualaikum.